khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, jom kita belajar bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan. Sebelum meneruskan pembelajaran kita kali ini, saya harapkan adik-adik, rakan-rakan guru ataupun dalam kalangan ibu bapa sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, tema yang kita akan belajar kali ini ialah tema yang ke-8, iaitu ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-23, iaitu pupuk minat keusahawanan. Jadi adik-adik dan juga rakan-rakan guru sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6, Sekolah Jenis Kebangsaan KSSR Semakan 2017 pada muka surat 160. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 4.3, iaitu menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Baiklah, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 4.3.2, iaitu menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya secara kreatif. Seterusnya, objektif pembelajaran yang kita akan belajar ataupun kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid iaitu adik-adik sekalian dapat menghasilkan cerita dengan bahasa yang indah dan santun, lalu mempersembahkan cerita secara kreatif. Baiklah, jom kita bersama-sama lihat gambar dan juga maklumat mengenai tajuk kecil kita, bernasnya idea. Baiklah, ibu saudara Yimun baru memulakan perniagaannya. Perniagaan tersebut dijalankan di sebuah medan selera. Beliau menjual beraneka jenis makanan. Kita dapat lihat perniagaan ibu saudara Yimun kurang maju. Kenapa? Kerana persaingan sengit dan tiada keistimewaan. Jadi ibu saudara Yimun pun berfikir, kalaulah keadaannya begini terus berterusan, maksudnya mungkin perniagaannya akan gulung tikar. Baik, selepas itu ibu saudara Yimun menghasilkan menu yang sihat. Beliau mencipta mi sayuran dan aiskrim buah-buahan. Mi sayuran dihasilkan daripada campuran bayam dan lobak. Aiskrim buah-buahan pula dihasilkan daripada buah-buahan segar seperti nanas, mangga, strawberry dan kiwi. Baik, seterusnya kita dapat lihat gambar yang selepas itu. Perniagaan ibu saudara Yimun semakin lama semakin maju dan akhirnya ibu saudara Yimun berjaya membuka sebuah restoran yang mana impiannya terlaksana. Baiklah, jadi berdasarkan gambar dan maklumat ini, adik-adik perlu cerita semula di hadapan rakan ataupun di dalam kelas, dan persembahan tersebut dilakukan secara kreatif. Baiklah, ini merupakan sebuah cerita yang telah pun cikgu hasilkan. Ini cerita contoh sahaja. Adik-adik boleh menggunakan ataupun boleh mencipta cerita sendiri menggunakan idea ataupun ayat kamus sendiri. Baiklah, jom kita baca bersama-sama cerita contoh yang telah pun dihasilkan ini. Ibu saudara Yimun baru memulakan perniagaannya. Perniagaan tersebut dijalankan di sebuah medan selera. Beliau menjual beraneka jenis makanan. Malangnya, perniagaan beliau kurang maju. Beliau menghadapi persaingan yang sengit daripada para peniaga lain. Pelanggan kurang mengunjungi gerai beliau kerana gerai beliau tiada keistimewaan. Kalau beginilah keadaannya, perniagaan aku boleh gulung tikar, keluh ibu saudara Yimun dalam hatinya.
Pada suatu hari, ibu saudara Yimun mendapat akak. Beliau mencipta resepi baharu. Moga-moga usahaku berhasil, kata ibu saudara Yimun. Ibu saudara Yimun menghasilkan menu yang sihat. Beliau mencipta mi sayuran dan aiskrim buah-buahan. Mi sayuran dihasilkan daripada campuran bayam dan lobak. Aiskrim buah-buahan pula dihasilkan daripada buah-buahan seperti nanas, mangga, strawberry dan kiwi. Ibu saudara Yimun berusaha bersungguh-sungguh menghasilkan menu istimewa itu tanpa menghiraukan penat lelah beliau bekerja keras dengan dibantu oleh pekerjanya. Akhirnya, usaha beliau berhasil. Makanan yang dihasilkan oleh beliau unik dan berkhasiat. Makanan itu dapat menawan selera pelanggan. Pelanggan terpikat untuk menikmati makanan itu. Para pelanggan berpusu-pusu mengunjungi gerai beliau. Ibu saudara Yimun tidak menang tangan untuk melayani para pelanggannya. Jualan makanan di gerainya laris dan beliau mendapat untung berganda. Harap bersabar ya, kata ibu saudara Yimun kepada para pelanggan dengan suara yang lembut dan sopan. Makin lama, perniagaan ibu saudara Yimun makin maju. Akhirnya, beliau berjaya membuka sebuah restoran yang besar. Beliau gembira kerana impiannya terlaksana. Baiklah, lengkap sudah sebuah cerita yang kita berjaya hasilkan berdasarkan gambar dan maklumat sebentar tadi. Baiklah, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita belajar mampu memberi manfaat seterusnya, mampu meningkatkan penguasaan adik-adik sekalian dalam subjek bahasa Melayu. Sekian, semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.